pensar, Ustaz. Duduk Dewi. Ustaz kan? Ya, Ustaz. Saya mau cepat. Kita kena cepat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tak boleh nak ijaz dah, nanti next week kita tengok. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن. أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيموا الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وأخرجه البخاري. Tazkirah berkenaan ataupun zikir berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Imam Ahmad mengeluarkan daripada Atha bin Yasar, dia berkata bahawa aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Maka aku berkata, ceritalah kepada aku berkenaan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurah. Adakah disebutkan dalam Taurah? Maka dia berkata, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Taurat sifat-sifat seperti mana yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, iaitu wahai ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami telah utuskan kamu sebagai saksi, pemberi berita gembira, pemberi amaran, dan juga kamu orang-orang yang ummi, dan kau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku telah berikan kau nama sebagai mutawakkil. Hati kamu tidak keras, suara kamu tidak tinggi di pasar, dan kamu tidak balas keburukan dengan keburukan, sebaliknya kamu memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah terlurus segala yang bengkok, sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga terbuka mata-mata orang yang buta, mula mendengar mereka yang pekak, dan mula terbuka hati-hati yang tutup. Suara bergema sikit Dia ada dua suara lah. Sudah siap.
Bismillah. Ni kita bacakan sedikit daripada apa Hayatus Sahabah tadi. Kita pakai mic ni baliklah, insya-Allah lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baca dalam Hayatus Sahabah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkirah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bila ditanya kepada Amr bin As, maka Amr bin As telah beritahu bahawa ia telah diceritakan berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab terdahulu seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah sampai ke perjalanan Nabi pada tahun yang ke-10, tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui tahun-tahun yang amat sedih. Itu pada tahun yang sama apa yang berlaku? Bukan. Apa yang berlaku kesedihan? Kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Mula dengan kewafatan Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia, kemudian Khadijah meninggal dunia, kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada sesiapa yang nak beri protection kepada Nabi, maka Nabi telah pergi ke Taif. Bila pergi ke Taif, mereka lontarkan batu dan mereka menghina, mencaci Rasulullah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pulang ke Mekah, dan bila minta protection, maka daripada saudara mara sendiri pun tak nak orang Islam protection. Kalau bagi protection memang akan tak valid lah kan, sebab protection mesti datang daripada orang musyrik. Maka akhirnya siapa yang bagi protection? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi telah beri protection. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke Makkahul Mukarramah. Ini dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ada seorang penyair sebut, idza ishtadda bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa innal usra bainal yusraini idza fakkartahu fafrah. Setiap kali engkau sedih, maka renunglah dalam surah Al-Insyirah, fafakkir fi alam nashrah. Setiap kali kamu rasa sedih, diduga kan dalam tekanan, maka fikirlah dalam surah Alam Nashrah, fa innal usra bainal yusrain. Allah Subhanahu wa taala sebut setiap kesusahan sebelumnya pun akan ada kesenangan, selepasnya pun akan ada kesenangan, ataupun setiap kesusahan ni akan digantikan dengan dua kesenangan. Jadi setiap kali kamu mendapat dua kesenangan tu, setiap kali kamu fikir berkenaan kesenangan yang Allah bakal berikan tu, kamu akan bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, dan kita dengar bahawa jin-jin yang telah terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah sendiri cerita dalam Al-Quran dalam surah Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kan. Mereka pula yang menerima dakwah Nabi, dan mereka balik, mereka dakwah, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban kan unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Kata, kami telah mendengar satu kalam seperti mana diturunkan kepada kaum dahulu. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, kamu pun terimalah dakwah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah balik ke kota Mekah, dan Nabi teruskan dakwah. Beberapa peristiwa yang baki sebelum kita pergi kepada Isra dan Mi'raj, iaitu satu adalah seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia adalah ketua Daus, dan daripada kabilah dia lah Abu Hurairah Ad-Dawsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada kabilah Daus. Dia datang ke kota Mekah. Dia sampai ke kota Mekah, orang Mekah bagi tahu kepada orang ketua Daus, dekat sini ada seorang nama dia Muhammad, jangan dengar cakap perkataan dia. Siapa saja dengar memang akan ikut dia, begitu ajib perkataan dia. Dengar aja mesti terikut, dengar aja mesti terpikat dan akan jadi pengikut dia. Maka Tufail bin Amr Ad-Dawsi kata, saya pun fikirlah apa nak buat, agar saya ambil kapal, saya letak dalam dua telinga saya, tutup telinga saya. Dia pun buat tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat.
Maka dia bila dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata ini tak mungkin sahir, tak mungkin ahli sihir seperti ini. Tak mungkin wajah seorang ahli sihir tenang seperti ini, boleh solat seperti ini, dia tak mungkin. Maka dia pun selepas solat dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya daripada Daus. Dia kata orang sini bagi tahu kata jangan jumpa dengan kau kerana engkau adalah ahli sihir. Kata apa kau nak cakap tapi saya tahu saya boleh beza. Dia kata hinanya saya kalau saya tak boleh bezakan hak dan batil. Kalau benar saya akan terima, dia kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dia dengan dakwah yang saya selalu baca tu kan, innal hamdalillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa tawakkalu alaihi wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nabi sampai sini saya baca, Nabi baca, maka dia kata ulang balik, kata a'id, kata ulang balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang balik, innal hamdalillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dia kata ulang balik. Dia kata sesungguhnya qad balaghana, dia kata qamusal bahr, sesungguhnya engkau telah sampaikan lautan qamus dengan perkataan ini saja. Kita tak faham bahasa Arab, kalau faham baru kita tahu betapa tingginya perkataan ini, begitu indahnya. Sebab tu Nabi kata uti tu jawami'ul kalim, kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku kalimah-kalimah yang sempurna. Jami' mani' ni kalimah yang sempurna. Maksudnya yang ada, yang tak ada, yang tak sepatutnya ada, tak ada dalam kalimah tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah cakap sesuatu daripada nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus beriman. Dan dia minta izin kepada Rasulullah untuk balik berdakwah, dan dia telah balik berdakwah, dan dia minta, kata ya Rasulullah berikanlah aku apa-apa karamah yang mana dengannya orang aku akan terima dakwah aku. Maka Nabi SAW telah doakan untuk dia. Kemudian dia balik sampai je ke Daus. Daus ni di Najran. Najran ni sekarang di Yaman. Dia sampai ke Yaman, ke Najran, dia nampak muka dia mula bercahaya. Dia pun doa, ya Allah janganlah di muka. Maka telah pindah ke tempat lain, ke tangan dia ataupun ke bahagian lain lah. Tak jelas di bahagian mana yang disebutkan dalam sejarah. Dia ke tempat lain, mungkin ke tangan dia. Bila masuk dan dia dakwah, bila isteri nak berjumpa dengan dia, dia kata jangan berjumpa dengan saya. Dia kata saya tidak beriman lagi dengan apa yang kamu beriman. Maka dia kata kau beriman dengan apa? Dia dakwah isteri dia. Begitulah dia dakwah ayah dia, dia dakwah ibu dia. Tapi kebanyakan orang di Daus ni mereka tolak dakwah dia. Mereka tolak dakwah dia dengan alasan apa? Islam mengajar untuk dan tak boleh berzina. Dia kata kami tak sanggup tinggalkan dua perkara ni. Walaupun kita tahu bahawa pengharaman zina kan dan pengharaman riba ni di Madinah kan, tapi Islam ni atas Nabiikum Ibrahim kan, Hanifah, agama yang Wasallam, sehingga lah hari kiamat agama sama saja. Memang memang zina haram, memang riba haram. Ini bukan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahil Islam. Walaupun kita akan belajar hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah fardukan bila pada Mi'raj, tapi sallallahu alaihi wasallam solat. Tapi kefarduan solat untuk umat ini secara khususnya Allah berikan pada Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudiannya, as-salatu dan solat adalah Mi'raj orang mukmin. Kita tak boleh naik ke langit dah, tapi dengan solat kita akan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan solat kita akan sampai kepada Allah. Sebab itu anugerah yang sangat besar. Allah panggil Nabi ke mi'raj, ini adalah lift lah yang bawa kita ke atas. Sebab itu para sahabat bila mereka solat kan, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia balik, dia buat dakwah tapi tak ada seorang pun beriman. Dia kembali kepada Rasulullah, dia bagi tahu, ya Rasulullah, saya telah dakwah, mereka tak nak beriman, hancurkan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, berilah hidayat kepada ahli Daus dan berilah taufik kepada mereka untuk mereka datang dengan aku. Maka Allah, dia balik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan seorang hidayat, sehingga 80 orang dapat hidayat.
Salah seorang daripada mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah, nanti kita ada cerita-cerita lagi jadi boleh ingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Daus. Dan tak datang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka datang jumpa Rasulullah selepas peperangan Khandaq nanti. Semua kaum ni mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Khandaq. Jadi bila mereka datang jumpa Rasulullah di Madinah, mereka pun jatuh sakit. Begitulah para sahabat yang berhijrah ni, mereka jatuh sakit bila ke Madinatul Munawwarah. Bila salah dan bila dia jatuh sakit teruk, dia telah potong tangan dia dan dia bunuh diri. Tufail bin Amr ad-Dawsi kata, satu hari saya mimpi dia. Saya tanya kepada dia, apa Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan kau? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan aku kerana hijrah aku. Tetapi dia tengok tangan dia balut. Maka dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi doa, Allahumma wal yadaihi faghfir, ya Allah ampunilah tangannya juga. Dia doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kata bunuh diri itu, tapi ini berlakulah kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa khas kerana hijrah ni satu perkara yang sangat besar. Bukan mudah, kita dengar mudah. Kita nak pindah pun susah kan, bawa lori apa semua. Zaman dulu dengan naik unta kan, nak pindah jauh-jauh bukan mudah. Tapi mereka buat kerana mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah mereka adalah kerana Allah dan Rasul. Jadi bila mereka jatuh sakit, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Sebaliknya kita dengar dalam peperangan Uhud yang dia bunuh diri, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata huwa finnar, dia dalam api neraka. Ini bukan bunuh diri itu kepada mengharuskan, tidak sesekali. Dia bunuh diri, dia mungkin potong tu kerana matikan dia, dan itu khas untuk dia lah. Makna kita boleh beramal dengan ini. Ada cerita ni dalam ni, takana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun kan, dan dia datang berhijrah dan kemudian dia tak tahan. Banyak lagi sahabat yang memang sakit bila mereka berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Ini kisah tentang dakwah Nabi sampai ke Daus, ke selatan ke arah Yaman. Dan salah seorang yang keluar daripada situ siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sebelum dia datang jumpa Rasulullah pun, setiap hadis yang sampai semua dia hafal. Dia memang ajib kan, dia punya ingat dan dia punya kesungguhan dia. Dia adalah salah seorang daripada ahli sufah lah kan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada 70 orang yang duduk dalam Masjid Nabawi paling kurang, mereka ni kerja mereka siang malam belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak makan minum pun tak ada, pakaian pun tak cukup. Sehingga orang-orang datang daripada luar, datang jumpa Nabi, mereka kata ni orang gila ke? Mereka duduk dalam masjid, di sebelah kiri masjid. Ini ahli sufah. Tapi mereka berhijrah dan dengan kesungguhan semata-mata nak belajar. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mula targhib kan, Nabi kata makanan satu orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Maka para sahabat mula bawa lah tandan kurma dan mereka letak dalam, mereka gantung dalam Masjid Nabawi. Jadi ahli sufah akan makan daripada tu. Itulah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari yang dia lapar sangat kan, dia lapar sangat-sangat. Abu Hurairah dia kata, maka dia kata aku keluar daripada masjid, aku nampak Abu Bakar Siddiq. Aku tanya berkenaan dengan satu ayat, sedangkan kemahuan aku agar Abu Bakar ajak aku datang rumah dan bagi makan kepada aku. Tapi Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar pun jawablah, begitulah. Maka dia pun kembali masuk dalam masjid. Dia kata kadang lapar sangat sehingga bila aku sandar di tiang tak boleh bangun dah. Begitu lapar sekali. Bila sandar kat tiang, dia kata tak boleh nak bangun lagi. Maka dia keluar balik sekali lagi, dia nampak Umar. Dia pun tanya berkenaan satu ayat. Maka Umar pun bagi tahu, tapi Umar tak tahu. Dia kata dia pun dengan harapan Umar akan bawa dia ke rumah dan beri makan kepada dia. Tapi Umar pun tak tahu akan keadaan dia. Sehinggalah dia kata, sehinggalah aku melihat Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus kata, jom Abu Hurairah pergi rumah aku. Sampai ke rumah, Nabi nampak semangkuk susu. Sedangkan Nabi pun terkejut. Nabi tanya kepada isteri Nabi, mana dapat susu ni? Nak beritahu bahawa rumah Nabi pun biasanya tak ada makanan. Nabi tanya, mana dapat susu ni? Isteri Nabi bagi tahu ada seorang Ansar, dia datang dan dihadiahkan. Rasulullah terima hadiah. Sedekah Nabi tak terima, hadiah Nabi terima.
Maka Rasulullah SAW kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pergi panggil semua ahli sufah datang. Panggil semua mereka datang. Demi Allah, dalam hati aku masa itu aku berkata, sesungguhnya tak ada siapa pun yang lebih berhajat kepada susu itu melebihi aku. Tapi kata, labbaik ya Rasulullah. Kata, walau bagaimanapun ya Rasulullah, aku menyahut dan aku menurut akan arahan. Maka dia pergi ke masjid, dia panggil semua orang datang. Bila semua orang datang, Rasulullah kata bagi minum kepada dia. Maka dia mula beri minum kepada orang pertama. Abu Hurairah kata, sehinggalah orang itu minum dan sehinggalah dia kenyang. Kemudian Nabi kata, berilah kepada yang kedua. Maka dia kata, aku beri kepada orang yang kedua. Orang kedua minum sehingga kenyang. Nabi kata, berilah kepada orang yang ketiga. Maksudnya Abu Hurairah tunggu bila giliran dia nak minum. Bayangkan dengar cerita tadi, dia punya lapar. Kemudian sehinggalah semua dah minum. Maka Rasulullah SAW kata kepada Abu Hurairah, tinggallah saya dan kau. Dia pun tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum. Nabi kata, nah minum. Abu Hurairah kata, maka aku ambil, aku minum dan aku berikan kepada Rasulullah balik. Rasulullah kata, nah minum lagi. Maka aku minum lagi dan aku berikan kepada Rasulullah balik. Rasulullah kata, nah minum lagi. Maka dia kata, aku telah minum sehingga tak ada sedikit pun ruang dalam perut aku lagi. Kemudian barulah Rasulullah SAW ambil dan Rasulullah SAW minum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala punya mukjizat, satu mangkuk susu itu cukup untuk semua. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi tengoklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia punya semangat dia dalam menuntut ilmu. Dia duduk dalam masjid saja, dia bukan tak ada kerja, dia duduk dalam masjid saja supaya dia nak belajar setiap hadis Nabi SAW. Dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tak ada siapa yang lebih banyak hadis daripada, yang meriwayatkan lebih banyak. Sedangkan dia datang jumpa Rasulullah pun pada tahun yang ke-6 ataupun ke-7. Dia sempat bersama Nabi 4-5 tahun saja, tapi paling banyak dekat 6,000 hadis dia seorang meriwayatkan. Bukhari pun tak ada hadis banyak tu. Abu Hurairah seorang meriwayatkan hadis dekat 6,000. Sehingga ada sahabat lain yang mana terasa macam apa, hasad. Biasa dalam ilmu ni tak ada masalah kan, bolehlah hasad illa fi sanatain, boleh ada hasad dalam tu. Sekali tu dalam mereka sedang nak tunaikan solat jenazah, ada seorang tanya kepada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ibni Umar adalah kategori kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia kata, ada orang tanya kepada Ibni Umar, ada tak hadis berkenaan dengan fadilat solat jenazah? Ibni Umar kata, saya tak pernah dengar. Abu Hurairah kata, saya ada. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang datang mendirikan solat, dia akan dapat pahala sebesar gunung Uhud. Begitulah kalau dia pergi kebumikan kan, daripada jenazah dia akan dapat pahala 3 gunung Uhud, sebanyak 3 gunung Uhud. Maka Ibni Umar radhiyallahu anhu kata, cukuplah, kata banyaknya hadis kau meriwayatkan wahai Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah terasalah bila Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata macam tu. Dia terus pergi jumpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan tanya, wahai Ummul Mukminin, ya Ummah, kata bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu akan fadilat ni? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, ya benar. Maka dia bagi tahu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lihatlah Aisyah pun membenarkan apa yang aku meriwayatkan tadi. Maka Ibnu Umar kata, kau teruskanlah riwayat engkau, sesungguhnya engkaulah yang paling banyak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sendiri kata, dia kata akan datang orang yang akan kata, bagaimana Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis lebih daripada orang Muhajirin dan Ansar, lebih daripada Muhajirin yang bersama dengan Rasulullah di Mekah lagi. Mana mungkin Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis lebih banyak? Maka akan aku beritahu mereka sedang Muhajirin sibuk dengan jual beli dan Ansar mereka juga sibuk dengan pertanian, tetapi kami di sini hanya datang dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami belajar hadis dan meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sehingga mereka mengiktiraf. Aisyah radhiyallahu anha pun pernah tegur, kata janganlah begitu banyak sekali meriwayatkan hadis, kata banyaknya kau meriwayatkan hadis daripada Nabi. Umar radhiyallahu anhu pun pernah tegur. Sekali tu Umar radhiyallahu anhu nak uji dia. Umar kata, ingat tak pernah Rasulullah sebut sekian-sekian hadis pada sekian-sekian waktu? Apa hadis tu? Maka dia baca, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang mendusta atas nama Rasulullah, maka hendaklah tempatnya dalam api neraka. Maka Umar kata, daripada hari ini kau mengajarlah, kau sampaikanlah hadis, aku tak akan tegur kau lagi. Mereka iktiraf akan
dia punya kesungguhan dia. Dia sendiri bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dia. Dia kata pernah sekali dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, kadang-kadang aku terlupa hadismu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata bentanglah kain, dia bentang kain tu, Nabi doakan dia, maka dia ambil kain tu diletak balik atas badan dia. Dia kata daripada hari itu apa saja dia dengar daripada Rasulullah, dia tak akan lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dia. Ini sedikit sebanyak sebab Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang yang beriman awal tapi jumpa Nabi kemudian. Kita akan sampai ke peperangan tu, kita akan cerita balik. Tapi saya rasa baik kita cerita sedikit sebanyak tentang Abu Hurairah kerana dia daripada Daus. Dan Tufail bin Amr ad-Dausi lah yang telah dakwah Abu Hurairah radhiyallahu an. Bila Ummul Mukminin kan Aisyah radhiyallahu anha wafat, dia punya wasiat apa? Dia minta Abu Hurairah yang mengimami solat jenazah, yang solatkan jenazah dia. Nak bagi tahu mereka akhirnya iktiraf akan Abu Hurairah radhiyallahu an punya pengetahuan hadis dia. Baiklah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan dakwah tapi ialah dalam keadaan tertekan, tiada sokongan kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah Rukanah. Dah dengar kan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah Rukanah? Maka dia kata kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah dia, ya Rukanah, ala tattaqillaha wa taqbal ma ad'uka ilai. Kata, tidakkah engkau takut Allah dan ikut apa dakwah yang aku sampaikan kepada kamu? Maka dia kata, kalau aku rasa apa yang kau sampaikan itu benar, kenapa tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, afara'aita in sara'tuka. Kata, kalau aku kalahkan kau. Dia kan ahli gusti yang kuat lah kan, bodybuilder. Kata, adakah engkau akan terima? Dia kata, ya. Maka Nabi kata, faqum hatta usari'aka. Bangun. Nabi kata, aku kalahkan kau. Bila Nabi lawan dia, falamma batasha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adja'ahu. Sehingga dia pun jatuh, tak dapat nak kawal diri dia lagi. Begitu kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata lagi sekali, kata, ud ya Muhammad, ulang lagi sekali. Kata, dia tak percaya boleh Nabi jatuhkan aku, kuat, aku ni kuat ni. Maka Nabi buat fa'ada fasara'ahu, kalah lagi. Nabi SAW kata, nak tak aku tunjuk perkara yang lebih pelik daripada ini? Maka Nabi SAW panggil satu pohon, sebuah pokok, maka pokok tu datang, sebuah pokok tu datang. Maka dia pun pada orang dekat dengan dia, kata ini ahli sihir ni. Maka dia pun tolak Rasulullah SAW juga. Inilah keadaan Nabi SAW dakwah kan. Ramai yang Nabi SAW cuba dakwah, tapi mereka dustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memandangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ulama kata maka Allah Subhanahu wa taala telah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala turun dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah sendiri asra, Allah yang menjalankan bi'abdi. Abd ni adalah gelaran yang paling tinggi. Kita tak tahu. Bila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nama yang paling baik, apa nama yang Nabi beri? Abdullah. Kerana abd ni kalau Allah iktiraf dia sebagai hamba dia, maka maksudnya dia telah berjaya. Wa annahu lamma qama Abdullah, kerana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadat, menjadi hamba kepada Allah. Siapa yang Allah dah iktiraf sebagai hamba ni adalah kedudukan yang paling tinggi lah. Sebab tu banyak sahabat nama Abdullah. Allah berfirman, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya bi'abdi lailan, sebahagian daripada waktu, bukan satu malam yang penuh pun, sebahagian daripada malam. Maksudnya bukan malam sepenuh malam pun. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, daripada masjid haram ke masjid aqsa di mana? Jerusalem lah kan, di Quds kan. Sekarang ni di Palestin lah kan. Pada bahagian malam, maksudnya bukan pada keseluruhan malam, bukan sepanjang malam pun, pada sebahagian daripada waktu malam tu, lailan. Ini yang disebutkan oleh Mufti Taqi Osmani dalam tafsir dia Ma'riful Quran.
Ini menunjukkan bahawa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku berada di rumah Ummi Hani pada malam itu dan Jibril telah datang berjumpa dengan aku. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sangat bila mana orang sini pun dah halau, orang sana pun dah halau. Nabi sedih. Nabi baring di rumah Ummi Hani, iaitu rumah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, Nabi dalam keadaan Abu Talib dah tak ada dah. Khadijah dah tak ada dah. Ni siapa nak bagi protection lagi? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummi Hani, maka Jibril datang dan beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah jemput baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa ke Masjidil Haram, ke Hatim, dan di situ dia telah buat pembedahan kali kedua. Jibril telah bawa satu mangkuk yang dalamnya penuh dengan air zam-zam ataupun penuh dengan satu nur keimanan. Ada dua riwayat, tapi walau bagaimanapun dua-dua betul. Maksudnya dua-dua boleh betul, iaitu air zam-zam dan nur keimanan dalam tu, dan dibawa dan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicuci dengan air zam-zam tersebut, dan kemudian dimasukkan balik dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini kami telah daripada kesedihan, keresahan, kesusahan, keperitan. Kali ini tak ada dah titik hitam yang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Halimatus Sa'diyah kali pertama bila berlaku syaqqus sadar, ketika itu keluar biji hitam. Kali ini tak ada dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril telah bawa binatang yang kecil daripada kuda, besar daripada keldai, yang diberikan nama Buraq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Jibril telah minta aku menaiki Buraq tersebut. Maka Buraq tu bila dapat penunggang yang pelik kan, dia pun mula tak selesa lah. Maka Jibril kata, diam. Dia kata, tahu tak? Dia pegang telinga Buraq tu. Dia kata, tahu tak? Kata, hari ni yang menunggang kamu adalah seorang yang paling mulia, dan tak ada siapa yang lebih mulia daripada ni yang pernah tunggang kamu. Maksudnya Buraq ni pernah ditunggang oleh Nabi-Nabi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buraq ni punya kelajuan, satu langkah dia sejauh mata memandang. Maksudnya kalau ke sini kita berdiri, mungkin kita boleh nampak berapa doktor kita boleh nampak jauh ada? 1 mile. Ikutlah kan kat mana kita berdiri kan. Kalau kita berdiri atas KLCC mungkin jauh. Tapi kalau berdiri di daratan, berapa? Mungkin 1 batu, 2 batu kita boleh nampak. Kalau saya buka spek mungkin saya nampak depan ni je kan. Sejauh mata memandang, 1 langkah dia. Ini memang perjalanan yang mana yang nyata, bukan dalam mimpi. Perjalanan yang nyata yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kata asra bi 'abdi, kami yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah bawa ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku telah ikat Buraq di tempat di mana nabi-nabi dahulu mereka ikat binatang tunggangan mereka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ini semua hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Sahihain berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Hadis berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni lebih banyak daripada hadis-hadis lain yang berlaku di Mekah. Maksudnya bila kita cuba compare, kebanyakan hadis yang diriwayatkan dalam di Mekah punya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berkenaan Isra' Mi'raj lebih banyak daripada hadis-hadis lain. Maksudnya banyak sangat hadis yang sahih berkenaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbau-bau wangi. Maka Nabi tanya kepada Jibril, bau apakah ini? Maka Jibril cerita kepada Rasulullah, kata ada seorang perempuan hamba kepada Firaun. Dia penyikat rambut anak Firaun, Masyitah binti Firaun ataupun ibnati Firaun. Kita pula ingatkan Masyitah tu nama. Masyitah tu orang yang sikat rambut. Masyitah maksudnya penyikat rambut. Penyikat rambut kepada anak Firaun. Masyitah ibnati Firaun ataupun binti Firaun. Dia adalah penyikat rambut kepada anak Firaun. Satu hari dia sikat rambut anak Firaun, sikat dia terjatuh. Maka dia kata subhanallah. Tapi dia kata bismillah. Anak dia dengar, dia kata tak pernah dengar kalimah ni, dia kata.
Dia kata bukankah, dia kata kamu beriman bahawa ayah aku sebagai apa Tuhan ke, ana rabbukumul a'la. Firaun sendiri kata, maka dia kata dia akan mengadu kepada ayah dia. Dia pergi mengadu kepada ayah dia. Ayah dia panggil. Firaun datang, Firaun panggil. Firaun kata, adakah aku ajar engkau kata ada Tuhan lain selain daripada aku? Ni Allah sebut dalam Quran. Dia sebut, memang dia sebut macam itu. Begitu. Dia kata, ya, dia kata engkau tak mengajar, tetapi Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. Firaun kata kalau engkau tak nak taubat, dia kata dia bakar api, dia nyalakan api. Dia kata kalau engkau tak bertaubat, maksudnya tak mengaku aku Tuhan, maka aku akan bakar seorang demi seorang anak engkau. Maka dibakar seorang, tak tahu berapa orang, tapi ramai, tak tahu berapa orang. Sehinggalah giliran anak dia yang sedang dia menyusu, kan, anak tu masih dia menyusu, maka dia mula rasa apa, takut. Maka anak tu berkata, wahai ibu, sesungguhnya dia kata azab di dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat. Maka mereka keseluruhan keluarga dimasukkan dalam api. Sebelum Firaun masukkan mereka dalam api, perempuan ni minta, hamba ni minta kepada Firaun, kata satu saja permintaan saya, agar bila kami dah dibakar nanti kebumikan kami di satu tempat yang sama. Maka Firaun kata okey, dia terimalah. Maka mereka telah ditanamkan di satu tempat. Di situlah bila Nabi lalu, Nabi bau yang wangi. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini adalah pelajaran untuk Nabi dan juga untuk kita semua. Ini bukan sekadar apa kita kata suka-suka kisah peristiwa, tak. Ini adalah wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan juga apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril dan sampai kepada kita, ataupun Allah sendiri cerita kepada Rasulullah, adalah untuk apa? Untuk kuatkan hati kita, untuk meneguhkan lagi pendirian kita. Tengok kata orang-orang sebelum kamu, mereka dibakar. Am hasibtum man tadkhulul jannah. Allah kata dalam Al-Quran, kamu sangka kamu akan masuk syurga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum lagi kamu diuji seperti orang dahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka punyalah didera, disusahkan, sehingga mereka kata, kan, gempa bumi berlaku, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah, bilalah Allah nak bantu kami. Ini Allah tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, bila dalam perjalanan itu juga, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku lalui dalam perjalanan itu, aku melihat Nabi Musa alaihi salam wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang mendirikan solat di kubur dia. Dan aku melihat Nabi Ibrahim AS wa huwa qa'imun yusalli, dia juga sedang mendirikan solat. Aku nampak kubur Nabi-Nabi lain yang mereka sedang bersolat. Ini menunjukkan kedudukan solat. Rasul, kan, para Rasul mereka selepas mati pun nak menunjukkan kedudukan solat, mereka sedang bersolat. Dan bila sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW ikat burak tu, Nabi masuk dalam masjid untuk terus dirikan solat. Dan Nabi SAW mendirikan solat. Ada riwayat mengatakan selepas solat Nabi melihat semua para anbiya alaihi salatu wasallam menjadi makmum. Ada riwayat mengatakan sebelum solat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat semua para anbiya alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan solat mereka. Dan kemudian, tapi Mufti Taqi Osmani, saya baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian saya refer kepada Mufti Taqi. Mufti Taqi kata pandangan yang mengatakan bahawa Nabi mengimamkan solat itu selepas pulang daripada Isra' dan Mi'raj itu lebih tepat, kerana bila berlaku Mi'raj nanti, Nabi pertama kali jumpa Nabi-Nabi ini. Itu menunjukkan, kata, bila Nabi turun daripada Mi'raj, barulah Nabi SAW mengimami solat untuk semua para Anbiya SAW. Di kedua-dua pandangan ada. Boleh jadi dua kali berlaku. Boleh jadi kali pertama Nabi SAW tak lihat para Anbiya SAW ni. Ya, kedua-duanya, walau bagaimanapun tak ada masalah besar di sini. Yang penting Nabi SAW mengimami salat, dan para Anbiya SAW telah salat di belakang Nabi SAW. Nabi kata, ana sayyidu bani Adam wala fakhar. Kata, aku adalah penghulu anak Adam dan aku tak bangga pun. Kan, maksud Nabi SAW bagi tahu kepada kita, memang Nabi SAW penghulu. Maka Nabi SAW bersabda, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah, selepas salat tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar satu transport lah, Mi'raj. Dan bawa Mi'raj ni macam lift lah, tapi bagaimana bentuk dia, bagaimana Nabi SAW dinaikkan dalam apa, itu Allah saja yang mengetahui, kita tak tahu.
Bila sampai ke langit yang pertama, Jibril telah meminta izin, maka malaikat yang menjaga langit pertama namanya Ismail. Malaikat, bukan Nabi. Malaikat yang menjaga langit pertama namanya Ismail. Dia kata, siapa? Dia kata, Jibril. Dia kata, siapa dengan kamu? Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan dia. Dia kata, ini perintah Allah. Barulah dia buka pintu langit pertama. Dia buka pintu langit pertama. Siapa yang di langit pertama? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bukannya Nabi Adam sekarang ni ada di langit pertama. Nabi Adam ada di kubur Nabi Adam alaihissalatu wassalam lah. Allah telah datangkan Nabi Adam untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, marhaba, selamat datang kepada ibni salih, kepada anak yang salih, wali nabi salih, dan kepada nabi yang salih. Nabi Adam alaihissalatu wassalam telah sambut dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, begitulah Jibril telah bawa aku sehingga ke langit yang kedua. Di langit yang kedua disambut oleh Yahya dan Isa alaihissalatu wassalam, alaihimassalatu wassalam. Yahya dan Isa ni adalah sepupu kan? Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Ibu mereka adik-beradik. Maka mereka telah sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang Allah Subhanahu wa taala susun ni pun ada hikmah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jumpakan Nabi kepada atuk kita kan, Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang paling tua sekali. Contoh kita balik kampung pun kan, kalau boleh kita akan jumpa dengan orang yang paling senior dululah kan. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Adam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa yang paling tua sekali, Nabi Adam alaihissalatu wassalam dulu. Bukan Nabi Adam ada kat langit pertama sekarang. Jadi kubur dia lah kan. Langit kedua, Allah Subhanahu wa taala jumpakan dengan Nabi Yahya dan Isa, mereka yang zaman paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dan paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke langit yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, kerana ini pun ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti mana yang kita sebut di kelas kita sebelum ni, Nabi kata dia adalah Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, yang banyak melalui penderitaan yang mana dianiayai oleh adik-beradiknya sendiri. Begitulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi pun telah halau Nabi keluar. Maka berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia pun ucap, langit kedua pun mereka ucap marhaban bi akhi salih, dengan adik yang saleh dan Nabi yang saleh. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan kemudian Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Nabi Idris alaihissalatu wassalam Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami berikan Nabi Idris kedudukan yang tinggi. Nak beritahu kepada Rasulullah, kata, kamu pun kami akan berikan kedudukan yang tinggi seperti Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Ini semua nak beri semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita belajar kan, Nabi dalam keadaan duka, hati terluka, Allah Subhanahu Mi'raj. Dan seterusnya jumpa dengan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sama juga Nabi Musa kata, marhaba bi akhi salih, kan, oleh Nabi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke langit seterusnya, Nabi lihat Musa AS menangis. Nabi tanya kepada Musa, kenapa menangis? Nabi Musa pula hubungan dengan Nabi memang sangat dekat. Kalau kita nak lihat, Nabi yang dakwah dia paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kehidupan dia, kesusahan dalam menyampaikan dakwah dia banyak persamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak persamaan dengan dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga dia ada Firaun, zaman Nabi ada siapa? Abu Jahal. Dan dia pun terpaksa berhijrah, dia pun terpaksa pergi sana, dia terpaksa bawa kaum dia lari kan. Pelbagai peristiwa berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Terpaksa berhadapan dengan Firaun, dan Firaun pula keluarkan order untuk bunuh kan, itu dan ini. Maka untuk beri semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Musa lah Allah paling banyak cerita dalam Al-Quran. Nabi Musa menangis. Rasulullah kata, kenapa menangis? Dia kata, sebab aku sedih kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangan mereka lebih banyak yang akan masuk syurga daripada umat ni. Umat Nabi Musa ni umat yang terbesar kedua selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia menangis. Sebab dia kata dia sedih lah. Sebab umat dia kecil lagi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Dan sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ke-7.
Nabi SAW lihat ada seorang tua yang sandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kedudukan dia betul-betul di atas Baitullah. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Ma'mur kan? Wasaqfil marfu' wal bahril masjur. Baitul Ma'mur ni adalah tempat malaikat tawaf, exactly atas Baitullah. Dan Rasulullah SAW bersabda bahawa Nabi tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata ini adalah Baitul Ma'mur dan setiap hari 70,000 malaikat akan tawaf, dan malaikat tu punya giliran sampai kiamat tak akan datang balik yang telah tawaf. Maksud setiap hari lagi 70,000 akan datang yang tawaf, dan setiap hari yang baru akan datang dan tawaf sehingga hari kiamat. Mereka tawaf berterusan di Baitul Ma'mur. Maka dilihat Nabi Ibrahim AS sandar kat Baitul Ma'mur. Bila Nabi SAW sendiri pergi jumpa Nabi Ibrahim AS, maka dia kata marhaban bi ibni salih, selamat datang anak yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh. Nabi Ibrahim sebut sama seperti mana Nabi Adam AS sebut. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad daripada keturunan siapa? Nabi Ibrahim AS kan. Nabi, sebab tu Nabi kata ana da'watu abi wa busyra Isa, aku adalah doa ayah aku, iaitu Nabi Ibrahim AS. Maka Rasulullah SAW bersabda, selepas itu bila dah jumpa Nabi Ibrahim AS, satu perkara yang mana kita dengar di sini bahawa Nabi Ibrahim tak bangun menyambut Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita adab dengan orang tua. Sebab Nabi Ibrahim AS adalah orang tua dan juga bapa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah yang pergi berjumpa dengan dia. Itulah akhlak yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak ajar kepada kita. Nabi pergi jumpa dia. Maka bila Nabi pergi jumpa, barulah dia kata marhaban bi ibni salih wa bi nabiy salih, selamat datang anak yang soleh dan juga Nabi yang soleh. Kemudian Nabi SAW sabda, maka Jibril telah bawa aku sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah ni adalah pokok apa? Pokok sidir lah kan. Tapi pokok sidir di dunia ni kecil je. Fi sidrin makhdud kan, di dunia ni, yang di syurga besar. Di dunia ni kecil je, tapi ni pokok ni punyalah besar, Nabi SAW kata, dan ditutup oleh sesuatu. Faghasyaha ma ghasya. Nabi pun tak tahu apa dia. Nabi kata ditutup dengan sesuatu yang menutupnya. Begitu besar sekali pohon tu. Dan daunnya besar seperti mana kamu lihat telinga apa, gajah Nabi SAW. Nabi bagi perumpamaan nak bagi kita faham. Mungkin lebih besar lah sebab pohon tu pun punyalah besar. Maka Nabi nak bagi kita faham kan, kata daun dia sebesar apa, telinga gajah. Gajah pun bukan zaman sekarang punya gajah lah, zaman dulu punya gajah kan, begitu besar. Maka sehingga ke situ saja yang Jibril telah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahajalah yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sahaja yang tahu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, apa yang berlaku seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma beritahu kepada kita apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Jibril bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fakana qaba qausaini aw adna, Quran sebut lebih dekat daripada apa, panah kan. Qaus, bahasa Melayu panggil apa? Qaus, pemanah tu lah apa, busur. Lebih rapat daripada tu. Ni kan qaus, lebih rapat daripada qaus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan apa tadi? Mi'raj, salat lah kan. Dan pertama yang difardukan berapa? 50. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ini bukan Nabi pergi. Allah perintah untuk jumpa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa kata, "Apa yang Tuhan kamu perintahkan kamu?" Nabi Musa alaihi salam kata 50 kali solat. Dia kata, "Pergilah minta irja' ila rabbika," kan, minta kurang. Fasallu bitakhfif. Nabi telah pulang. Kan ada riwayat mengatakan Allah kurangkan 10. Ada kata riwayat kata 5 sehinggalah tinggal berapa? Tinggal 5.
Nabi Musa kata pergi. Kata kaum aku 2 solat itu pun mereka tak buat kan. Kata pergi minta kurang lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku malu dengan Tuhan aku. Masa itulah terdengar suara Allah Subhanahu wa taala. Allah kata hiya khamsun wa hiya khamsun. Walaupun 5 tetap 50. Al hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan mendapat 10 ganjaran. 5 kali solat tapi sama dengan 50 kali solat. Itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada umat ni lah kan, kepada umat ni. Tapi ulama mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap solat 50 kali. Kan bila kita campur semua nafil Nabi kan, daripada Nabi punya tahajud, isyraq, duha kan, qabliyah, ba'diyah, hawabin kan, witir semua, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan 50 kali solat. Tapi kita memang tak fardu 5 saja. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti 50 kali solat. Dan kedua yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ni adalah 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kafatah, maksudnya kalau baca 2 ayat ni dan tidur, maka cukuplah ayat ni sebagai pelindung kamu. Cukup 2 ayat ni sebagai pelindung kamu. Baca ayat ni. Semua orang Allah Subhanahu wa taala uji, betul tak? Allah uji kan? Dan pelindungan hanya kita akan dapat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pun di zaman Harun al-Rashid kan, dia lalu depan Bahlul rahimahullah. Bahlul adalah wali Allah zaman tu. Bahlul kata, wah, dia kata kan, kata Nabi aku pun pemimpin juga, tak adalah bawa apa escort, bodyguard macam kau. Mereka dulu meminta perlindungan daripada siapa? Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah kan. Sebab tu bila mereka nak beri protection kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an supaya tak dibunuh kan, Ali radhiyallahu anhu tanya nak bagi perlindungan daripada siapa? Daripada yang di langit ke di bumi? Mereka kata di bumi lah. Dia kata daripada yang di langit siapa nak bagi perlindungan? Kalau Allah tetapkan kematian, matilah kan. Itu keyakinan mereka. Bila mana Uthman radhiyallahu anhu dikepung kan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang, maka ditanya kepada Ibnu Umar, apa aku nak buat? Patutkah aku resign seperti mana permintaan Khawarij? Kata, kenapa? Dia kata, kalau resign tak mati ke? Kalau resign tak mati ke? Adakah kau sangka kalau kau resign kau akan kekal hidup, ataupun kalau kau kekal pegang kepada khilafah ni kamu akan mati awal daripada ajal kamu? Tidak. Kalau begitu teruskanlah tanggungjawab kamu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pesan kepada Uthman untuk berpegang teguh dengan amanah kan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah janji bahawa siapa sahaja di kalangan umatmu yang buat taubat selagi dia tak syirik, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia. Ini anugerah yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak Malik, penjaga neraka. Memang tak senyum langsung. Nabi tanya kepada Jibril, siapa ni? Dia kata dialah Malik. Wa nadau ya Malik. Dalam Quran Allah sebut nama dia. Wa nadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Bila mana penghuni neraka mereka berdoa, mereka panggil Malik, wahai Malik, mintalah Allah matikan kami tak tahan. Qala innakum makithun rata. Kamu akan hidup selama-lamanya. Allah akan azab kamu. Maka ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat syurga dan neraka. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat syurga dan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga ke tidak? Kebanyakan riwayat mengatakan Nabi tak masuk, cuma Nabi ditunjukkan saja. Sebab syurga ni dah masuk sekali tak keluar dah. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat-nikmat syurga kan, yang mana tanah dia daripada kasturi kan. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ditunjukkan azab-azab dalam api neraka. Salah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam satu riwayat, Nabi kata, aku melihat ada seorang tu perut dia begitu besar sekali sehingga dia tak boleh bangun. Dan binatang-binatang lalu jalan atas dia, pijak perut dia. Nabi tanya Jibril, siapakah ni? Maka dia kata, orang yang makan riba.
Logiknya, maksudnya dia makan riba. Orang di hari ni kita makan riba, orang makan riba ni, dia buat apa? Nak beli kenderaan yang banyak, mewah. Kenderaan tu lah, binatang-binatang kenderaan tu sendiri akan lenyek dia. Binatang-binatang tu pijak dia. Kerana dia nakkan kemahuan dengan duit-duit riba ni. Dan Nabi SAW melihat ada seorang tu bibir dia besar seperti bibir unta dan dia makan apa? Dia makan batu api daripada api neraka. Nabi tanya siapa? Maka Jibril bagi tahu orang yang makan harta anak yatim. Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dan Nabi SAW melihat ada satu orang tu dihidang depan dia daging yang fresh dengan daging yang busuk, dia makan daging yang busuk. Bila Nabi tanya Jibril, Jibril kata ni adalah orang yang tinggalkan isteri dia dan pergi berzina. Dia makan daging yang busuk. Ini semua azab-azab yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Ada seorang yang Nabi lihat dia cakar badan dia dengan kuku dia. Nabi kata, siapa? Jibril kata adalah orang yang mengumpat. Banyak lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertunjukkan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi daripada sini. Bila Nabi SAW turun daripada Mi'raj dan kemudian Nabi SAW balik ke kota Mekah, apa yang berlaku dan bagaimana mereka menafikan Nabi SAW, mereka mengejek Nabi SAW. Ini peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat pelajaran daripada ni. Allah telah berikan kita Mi'raj. Salat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan itu adalah Mi'raj kita. Perlu apa-apa, semayang, minta daripada Allah, kita akan rapat dengan Allah, kan? Bila anak Adam dalam keadaan sujud, dia hampir sangat dengan Tuhan dia. Ini solat yang Allah anugerahkan kepada kita, anugerah yang besar yang Allah telah berikan kepada para sahabat. Begitu gembira sekali bila Nabi bawa anugerah itu pulang. Para sahabat begitu gembira sekali. Pada keesokan hari dia Jibril turun lagi sekali dan Jibril telah mengimami solat dan Nabi belajar solat yang sempurna daripada Jibril alaihissalam. Dan Nabi kata, kemudian Nabi ajar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah seperti mana kamu melihat aku salat. Ini anugerah besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada apa-apa yang tertinggal, insya-Allah. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ammani Jibrilu 'indal baiti marratain, Jibril telah mengimamiku di Baitullah 2 kali. Yang salah satu inilah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk terus belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita jadikan pelajaran dan kita ambil iktibar dan kita jadikan apa sahaja, dan kita yang penting hari ini dah belajar, amalkan dengan apa sahaja yang kita belajar hari ini, kan? Contoh baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, kan? Lagi solat, kan? Apa-apa berlaku, solat, minta daripada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kami sembah Allah, kami hanya meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lagi 5 saya kata Nabi